Okey, video kali ini saya akan menerangkan tentang macam mana kita nak faham tentang space yang perlu kita design. Okey, ruang yang kita perlu design ni adalah terdiri daripada komponen ruang-ruang yang lebih kecil. Okey. Walaupun dia juga adalah ruang yang kecil, tapi di dalam tu ada sub lagi ruang-ruang yang lebih kecil. Jadi untuk kita sebelum kita nak design keseluruhan ruang tu, kita perlu faham komponen by komponen lah, ruang by ruang. Jadi kita tengok kat sini apa nama ruang di sini dekat ni adalah contohnya ini adalah komponen pertama, kat atas ni kedua, tiga, empat. Jadi kita perlu tahu apa aktiviti dan apa dia punya keperluan dia. Satu demi satu. Okey. Ini adalah ruang-ruang yang ada di dalam ruang personal space kita. Living area, working area, sleeping area, pantry area, dining area, storage area, bath area. Yang penting yang perlu ada adalah living, working, sleeping dan pantry. Ini yang 4 yang perlu ada nah. Ini yang 4. Yang lain tu adalah additional ataupun mungkin digabungkan dalam 4 ruang yang di atas. Okey. Ini contoh. Okey, masuk. Saya bagi gambar sikit. Okey, masuk. Kita akan jumpa dengan satu transition. Okey, enter tu element adalah pintu. Masuk kita jumpa transition area. Transition area ni bukannya mesti satu keperluan. Tetapi kalau kita nak dia supaya dia ada transition. Transition ni biasa kita ada shoe rack. Kita boleh letak satu elemen. Saja nak letak satu pengadang. Kita nak block dia punya view. Okay. Jadi kita buat satu elemen dekat situ, satu wall, satu kabinet sebagainya sebagai boundary. Okay. Nak menyekat view ataupun fizikalnya kita tak nak dia terus masuk. Okay. Dia boleh juga bertindak sebagai welcoming area atau memberi satu first impression tentang kita punya ruang. Right. Daripada situ, okey, yang ni adalah untuk menyekat tadi. Kalau kita tak ada transition area, kalaulah berselerak dan sebagainya, dia nampak terus. Okay? Ada setengah orang yang datang ke kita punya ruang, dia tak nak masuk. Mungkin dia hanya, kita andaikan dia ni satu macam chalet lah. Dia hanya itu menghantar barang. Jadi kita tak nak buka pintu terus, dia nampak benda kat dalam kan. Itulah tujuan dia tadi, transition area. Okay? Okay, daripada transition area, living. Okay. Living kita senaraikan dia punya aktiviti dan barulah kita tahu dia punya keperluan dia. Form macam mana dia nak jadi, kita nak simple, kita nak kompleks. Okay. Dia berbeza-beza. Kalau boleh pada planning tu sendiri dah nampak dah dia punya karakter dia. Pada planning tu sendiri dah nampak dah. Okay. Kalau kita pilih konsep yang kata apa, yang klien kita ni dia very energetic, contoh dia very organic punya tu, maka layout kita dah nampak dah organic tu. Ataupun dia very futuristic. Okay, futuristic kita boleh pilih satu tema, maka dia akan nampak futuristic dah. Okay? Mungkin dari segi material dan sebagainya. Masalah para pelajar bila buat design, dia menyusun perabot sahaja tanpa dipikir dari segi keseluruhan ruang. Kita kena faham bahawa interior tu adalah terdiri daripada floor, wall dan ceiling lah. Okay. Alright. Jadi dekat sini kena faham bahawa ruang tamu kalau dalam konteks personal space dia masih dikategorikan sebagai public space. Okay. Jadi bila public space ni maksudnya kita kalau orang tu datang atau ada tetamu dibenarkan untuk berada bebas di dalam ruang tamu. Okay. Atau ruang yang kita benarkan ini. Jadi kena faham dia punya integrated multi-function, multi-activity yang kita nak apply di dalam ruang living ni. Okay. Sofa, side table, semua kena ambil kira dari segi multi-activity atau multi-function ni. Right, ni adalah contoh.
Okay, kalau tadi tu dia Gobi, ni kita sekat. Physical pun kita sekat. View, privacy tu kita sekat. Kita ada wall dekat sini. Okay. Itu kena ambil kira lah. Okay. Selain batu yang kita perlu ambil tahu, okay, kalau tadi living ke sleeping area, bila sleeping ni kita ada dalam kontak kita punya projek ni, dia boleh buat mezzanine. Jadi bila buat mezzanine ni kena ambil kira anthropometric dan ergonomiknya, ketinggian yang sesuai, macam mana nak naik ke atas, menggunakan tangga selesa atau tidak selesa, tangga yang macam mana, mungkin saya dah cerita dalam sebelum ni, okay? Adakah tangga yang kita nak, kalau nak pakai, dia bukan tangga yang mengambil ruang yang besar, tidak kita rugi. Okay? Contoh macam ni kat sini kan, tangga ada peti ais di bawahnya kan. Itu antara multi-function ataupun integrated space yang digunakan. Tangga dan juga sebagai storage. Okay. Requirement pergi ke minimum. Dia tidak perlu pergi ke maksimum. Size yang biasa. Okay, psikologi aspek penggunaan cahaya, okay, bagi mengurangkan tekanan dengan space, dengan shading yang rendah di atas, mungkin perlukan cahaya. So, cahaya dan juga mungkin warna yang terang juga bagikan psikologi supaya kita nampak besar. Okay. Kerusi, okay, yang lembut, yang kurus, okay, membuatkan kita punya ruang pun nampak besar. Okay, itu juga memainkan peranan yang kita perlu faham. Kena ni lah. Kena ambil kira. Okay, tadi bukan cerita pasal klien lah, ni cerita pasal implementation. Ini contoh working area. Okay, daripada sleeping tadi mungkin gabung dengan working area ataupun mungkin asing. So, still pegang pada prinsip multi-function, integrated dan sebagainya lah. Okay, boleh idenya berbeza-beza lah. Kena faham yang tu. Okay, ceiling kena faham lah. Ceiling kena ada ceiling. Okay, bukan sekadar slab saja, dia perlu ceiling. Sebab dia ada atas ceiling tu ada wiring, ada macam-macam. Okay. Kita nak pasang lampu dan sebagainya. Okay, ini contoh ladder ataupun storage. Okay, space organization. Setiap benda yang kita buat ruang yang 4 tadi di atas, okay, dia ada dia punya ruang-ruang tambahan yang di antaranya. Mungkin kita boleh tengok macam mana dia nak ni. Penggunaan sliding door berbanding pintu yang swing macam ni. Okay. Sliding door memberi ruang yang mengurangkan penggunaan ruang. Kalau yang ni swing, bila dia nak buka pintu dia terpaksa swing, maka dia dah ambil ruang. Kalau yang ni boleh tengok juga dekat Korea ataupun dekat Jepun yang compact living, Singapore sendiri. So dia orang banyak implement integrated ni. Sebab dia compact living di sana kan. Size apartment yang kecil. Pantry tengok macam ni boleh digabungkan di bawah ladder untuk naik ke atas dekat ruang laluan tamu. Dia bukannya kitchen, dia pantry. Hanya untuk panas-panaskan ataupun very minimum cooking punya behavior. Right? Ini detail-detail yang lain perlu ambil kira lah. Storage, okay? Storage kat sini kan. So ambil kira lah. Alright. Ni contoh yang lain yang boleh tengok nanti. Okay, saya rasa itu untuk yang berkenaan dengan personal space yang cuba minta semua orang faham, tengok, dan insyaAllah semua akan dapat menghasilkan satu kerja yang very successful. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa dalam video yang seterusnya.